Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kumpulan saya hari ini ingin membentangkan tentang keberkesanan pelaksanaan sistem zakat dan wakaf untuk memantapkan sistem ekonomi pada masa kini. Okey, tajuk dekat bawah tu. Okey, alright. So, saya sebagai presenter awal, Nurul dan Zabiti Saabi, dan kawan-kawan saya. The second one is my friend. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatul Aini binti Ishak. And the next one is... My name is Nur Azra Arifah binti Roslan. And the last one is... Hai, Assalamualaikum. Nama saya Anis Aliyah binti Cik Muhammad Arif. Baik, kita akan masuk kepada pengenalan sistem zakat dan sistem wakaf. Sedia? Sedia! Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan terus masuk ke dalam maksud zakat. Zakat adalah perkataan daripada perkataan Arab, iaitu kata terbitan zakah yang bermaksud suci dan juga subur. Suci dan juga subur ni membawa maksud berkat sama ada kepada pemberi zakat maupun kepada penerima zakat. Manakala menurut istilah pula, zakat ditakrifkan sebagai mengeluarkan harta tertentu dengan kadar yang tertentu mengikut syarat-syarat tertentu dan akan diagihkan kepada golongan-golongannya tertentu. Kewajipan berzakat disebutkan di dalam Al-Quran, wa aqimus salah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Okey. Jika kita boleh lihat pada sejarah lampau, semasa Saidina Abu Bakar As-Siddiq memerintah selepas kewafatan Rasulullah SAW, kita dapat lihat bahawa Saidina Abu Bakar pernah memerangi golongan murtad yang enggan membayar zakat. Golongan ini enggan membayar zakat setelah kewafatan Rasulullah, dan mereka hanya mahu membayar zakat kepada Rasulullah SAW. Okey, kemudian kita akan masuk kepada bahagian ataupun jenis zakat. Zakat terbahagi kepada dua bahagian, iaitu zakat fitrah dan juga zakat harta. Zakat fitrah merupakan zakat yang memang semestinya difardukan kepada setiap individu, sama ada lelaki atau perempuan, bagi yang berkemampuan, dan mestilah mengikut kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan. Okey, baiklah, syarat yang pertama adalah seseorang individu itu mempunyai lebihan makanan dan juga harta daripada keperluan tanggungan pada malam dan pagi hari raya. Okey, keperluan mereka ini mencukupi bahkan melebihi daripada keperluan sebenar, dan diwajibkan ke atas mereka itu untuk mengeluarkan zakat. Kemudian syarat yang kedua adalah anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan dia hidup selepas terbenam matahari, maka anak ini juga wajar untuk dikeluarkan zakat baginya. Jenis zakat yang kedua adalah zakat harta. Apa itu zakat harta? Zakat harta adalah zakat yang dikenakan ke atas harta-harta yang tertentu dan ianya boleh dibayar pada bila-bila masa. Kalau zakat fitrah, diwajibkan ke atas dia untuk bayar pada bulan Ramadan. Tapi kalau zakat harta adalah pada bila-bila masa sahaja. Dan kadar zakat ini ialah 2.5% daripada jumlah harta. Baiklah, zakat harta pula mempunyai 8 jenis zakat di dalamnya, iaitu zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat KWSP, zakat emas dan perak, dan juga zakat takaful. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada pengenalan sistem wakaf. Okey, wakaf berasal daripada perkataan Arab waqaf, iaitu nama terbitan daripada kata kerja waqafa. Okey, daripada segi bahasa, kita dapat tahu bahawa wakaf ini membawa maksud berhenti, okey, menegah dan juga menahan. Menahan apa? Okey, daripada segi istilah. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya, iaitu kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, dia berpendapat bahawa wakaf ini adalah
menahan harta benda yang kekal zatnya serta boleh dimanfaatkan bagi tujuan kebajikan, dan ia diserahkan kepada golongan yang tertentu ataupun pihak yang ditentukan, dan dengan harapan amalan tersebut dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti contoh, seseorang itu mewakafkan rumah dia untuk anak-anak yang yatim, kemudian di mana ia dapat memberi manfaat kepada anak yatim tersebut, dan harta itu zat dia berkekalan, dan amalan tersebut adalah merupakan supaya dia dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil berwakaf dibuktikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu maksudnya apabila matinya seorang manusia, maka terputuslah pahala amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah ataupun ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang sentiasa mendoakannya. Imam Al-Rafi'i dan juga sebahagian ulama yang lain, mereka memberi tafsiran bahawa perkataan sedaqatin jariyah di dalam hadis tersebut dimaksudkan dengan wakaf. Berbeza dengan sedekah, wakaf ini manfaat dia dan zat dia berkekalan. Bahagian wakaf. Wakaf terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu wakaf mutlak dan wakaf muqayyad. Apa itu wakaf mutlak? Wakaf mutlak adalah wakaf am, yang umum, dan dia merupakan amalan penyerahan harta wakaf dengan tidak mengkhususkan tujuan pewakafan hartanya. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan 2009, dia telah mendefinisikan wakaf am ini sebagai satu penyerahan harta di mana manfaatnya ditujukan untuk kegunaan semua golongan masyarakat. Berbeza dengan wakaf muqayyad. Wakaf muqayyad adalah wakaf khas, dia khas, yang diberikan kepada golongan yang sememangnya ditentukan oleh pewakaf untuk mendapat manfaat harta tersebut. Kita akan masuk kepada rukun wakaf. Pewakaf ni dia mestilah seorang yang merdeka, baligh, berakal, berkelayakan, dan dia juga maklum dan juga redha akan hartanya itu diwakafkan. Maka isu-isu penyalahgunaan tak ada ditimbulkan di sini, sebab pewakaf itu dia memang maklum, dia memang tahu yang harta dia tu akan diwakafkan. Baik. Seterusnya adalah orang yang menerima wakaf. Orang yang menerima wakaf ni dia akan menyebabkan sesiapa sahaja yang mendapat manfaat harta tersebut. Penerima wakaf bukan Islam, dia boleh untuk menerima manfaat ini. Tapi golongan yang bukan Islam itu bukanlah terdiri daripada mereka yang menentang Islam. Bukannya pada kafir harbi. Kemudian dia bukan merupakan seorang yang telah murtad daripada Islam. Maksudnya dia bukan orang yang murtad daripada Islam, dan dia memang kafir lah, bukan kafir yang murtad. Kemudian dia tidak mewakafkan mushaf Al-Quran yang seumpama dengannya, Al-Quran tidak boleh diberikan kepada golongan yang bukan Islam. Berkemungkinan mereka akan menyalahgunakan Al-Quran itu. Kemudian kita tidak mewakafkan sesuatu kepada orang bukan Islam secara jelas yang boleh membawa kepada perbuatan maksiat atau perkara yang dilarang oleh Islam. Perkara yang dilarang dalam Islam. Dan seterusnya yang terakhir adalah kita tidak mewakafkan harta kepada orang bukan Islam jika terdapat ahli keluarga yang miskin dan lebih memerlukan bantuan daripadanya. Seterusnya, rukun yang ketiga adalah harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan adalah mauquf. Mauquf dalam bahasa Arab dia, dan dia mestilah berbentuk objek. Sama ada dia benda yang boleh alih, iaitu manqul, dan juga harta yang tidak boleh alih. Dan buatlah rumah di situ untuk bantu orang. Yang seterusnya adalah lafaz wakaf. Sirah wakaf. Sirah wakaf ini dilafazkan semasa urusan muamalah dilaksanakan, dan mestilah akad ini
akad yang mudah difahami ya, sama ada dalam bentuk percakapan, ucapan ya, ataupun dalam bentuk penulisan. Okey, mesti jelas dan mudah difahami. Kemudian bentuk lafaz ni dia ada dua, sama ada lafaz soreh dan juga lafaz kinayah. Sebagai contoh untuk lafaz soreh iaitu lafaz yang jelas ya. Okey, sebagai contoh, aku mewakafkan tanah aku, okey, untuk golongan fakir. Beza dengan lafaz kinayah sebagai contoh, aku mewakafkan harta aku untuk golongan miskin. Okey, harta tu dia tak sebut, dia tidak spesifikasikan. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada perbezaan zakat dan juga wakaf. Pada perbezaan zakat dan wakaf ni, kita akan tengok kepada 3 aspek, iaitu maksud, hukum dan juga syarat-syarat zakat dan juga wakaf. Pertama sekali kita akan pergi kepada maksud dan juga hukum. Jadi maksud zakat adalah mengeluarkan harta yang tertentu dengan kadar yang tertentu, mengikut syarat-syarat yang tertentu dan diagihkan kepada golongan yang tertentu sahaja. Bagi amalan sunat wakaf, ia merupakan perbuatan yang menyerahkan harta yang boleh dinikmati faedahnya atau manfaatnya bagi kegunaan bersama, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi seterusnya, hukum zakat adalah wajib, iaitu fardu ain ke atas setiap orang Islam yang memenuhi segala syarat-syarat yang wajib. Bagi amalan sunat wakaf, hukumnya adalah sunat dan termasuk dalam salah satu urusan muamalah Islam. Jadi kita dapat lihat di sini, seseorang Muslim yang mengingkari kefarduan zakat ni boleh mengakibatkan seseorang itu murtad. Manakala Muslim yang meninggalkan zakat tanpa mengingkari kewajipannya adalah berdosa besar. Jadi tugas untuk mengurus kutipan dan agihan zakat ni adalah tanggungjawab pemerintah. Bagi amalan sunat wakaf, ianya pahala akan diberikan jika melakukannya, namun tidak berdosa jika tidak melaksanakannya, kerana ianya adalah sunat sahaja. Sebagaimana ada hadis Nabi yang mengatakan bahawa jika mati seseorang manusia itu, akan terputuslah catatan amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan kebaikan baginya. Seterusnya kita akan pergi kepada syarat zakat dan juga wakaf. Syarat bagi pewakaf zakat yang pertama mestilah Islam, kerana zakat ni disyariatkan kepada orang Islam sahaja. Golongan bukan Islam ni tidak diminta untuk mengeluarkan zakat, kerana zakat ni merupakan ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi seterusnya, pewakaf hendaklah merdeka, iaitu bebas daripada cengkaman penghambaan. Zaman sekarang ni tak ada dah isu hamba, tetapi syarat merdeka ni masih lagi dikekalkan oleh para ulama sebagai salah satu syarat wajib untuk berzakat. Seterusnya, pemilikan penuh terhadap harta. Pemilikan terhadap sesebuah harta itu hendaklah jelas, di mana tak ada orang lain ni berhak ke atasnya melainkan dirinya sendiri, iaitu pemilik harta ni mampu untuk mengendalikan harta tersebut secara bebas dan keuntungan daripada harta itu hendaklah kembali kepada pemiliknya. Maka tidak wajib untuk berzakat kepada harta yang tidak mempunyai pemilik tertentu. Contohnya harta awam, iaitu tanah wakaf, harta baitul mal dan seumpamanya. Seterusnya, bagi wakaf, pewakaf hendaklah merdeka, baligh, berakal dan sukarela, iaitu tidak dipaksa untuk berwakaf. Jadi seterusnya, harta yang diwakafkan bagi zakat hendaklah cukup nisab dan cukup haul. Cukup nisab ni bermaksud sesuatu harta yang dimiliki hendaklah mencukupi nisab, iaitu paras minimum yang menentukan sama ada harta tersebut dikeluarkan zakat ataupun tidak. Jadi setiap kategori harta ni dia mempunyai kadar nisabnya yang tersendiri. Contohnya, bagi zakat pendapatan, saham dan juga emas, nisabnya adalah nilai 20 mithqal,
iaitu 85 gram emas. Jadi kalau dah cukup nisab yang sudah ditetapkan, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Jadi cukup haul. Cukup haul ni bermaksud setahun kamariah, iaitu genap setahun harta tu berada dalam simpanannya, jadi wajib untuk mengeluarkan zakat. Manakala bagi wakaf, harta yang diwakafkan tu hendaklah harta yang mempunyai nilai harta yang boleh dipindah milik dan harta yang boleh diambil manfaat yang berkekalan. Jadi harta tu hendaklah milik sempurna bagi pewakaf. Seterusnya, bagi penerima zakat adalah 8 golongan asnaf, iaitu yang pertama fakir. Fakir ini adalah seseorang yang tidak mempunyai apa-apa harta ataupun pekerjaan, ataupun tidak menerima pendapatan daripada mana-mana sumber lain, yang mana tak sampai 50% pun daripada keperluan harian mereka. Yang kedua adalah miskin. Miskin ini adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan atau hasil usaha yang hanya memenuhi sebahagian keperluan asasi mereka je, tetapi tidak cukup untuk menampung keperluan harian dan juga untuk menampung orang-orang tanggungannya. Seterusnya adalah amil. Amil ni mereka yang terlibat secara langsung dengan institusi zakat, sama ada individu ataupun organisasi, bagi mengurus dan mentadbir hal ehwal zakat. Seterusnya adalah mu'allaf. Mu'allaf ni orang yang baru masuk Islam ataupun mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya untuk menerima Islam. Seterusnya ar-riqab. Ar-riqab ni memerdekakan orang-orang Islam daripada cengkaman penghambaan, sama ada dari segi cengkaman fizikal ataupun mental. Seterusnya al-gharimin. Gharimin ni golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan asas bagi kemaslahatan diri mereka, keluarga, tanggungannya ataupun masyarakat yang memerlukan penyelesaian segera dan dibenarkan oleh hukum syarak. Jadi seterusnya adalah fisabilillah, iaitu mana-mana orang ataupun pihak yang melibatkan diri dalam aktiviti untuk menegak ataupun mempertahankan agama Islam serta kebajikan mereka. Akhir sekali adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni adalah golongan yang bermusafir. Manakala bagi wakaf, penerima khusus sama ada seorang ataupun lebih. Jadi penerima wakaf ni adalah tidak ditentukan. Jadi kategori seterusnya adalah lafaz akad. Bagi zakat, pembayaran zakat ni adalah sah sekiranya tidak disertakan akad ijab dan juga kabul. Jadi contohnya kalau kita nak bayar zakat guna secara online, jadi niat pun sudah pun berlaku ketika itu dan pemindahan pegangan harta iaitu wang tu sudah pun berlaku. Jadi zakat yang dibayar tu telah cukup syarat-syarat sah pembayaran zakat. Jadi hukum berzakat dengan cara ni adalah harus dan juga digalakkan. Manakala bagi wakaf, lafaz akad adalah kata-kata yang boleh difahami ataupun secara bertulis. Jadi akad ni adalah wajib untuk mengesahkan wakaf. Okey, sebelum saya masuk ke pengertian zakat dan juga wakaf ni, kita tengok balik, sistem zakat dan wakaf ni sangat sinonim dengan konsep memberi dan juga menerima. Okey, konsep ni dia dianggap sebagai satu tindakan yang tak asing dah dalam masyarakat kita. Tapi sampai membuatkan manusia ni, kita lah mengambil mudah terhadap kedua-dua tindakan ni. Walhal setiap sesuatu, tindakan yang biasa tu pun memerlukan suatu pertimbangan yang sangat dalam untuk memahami dia. Okey, jadi menurut psikologi juga, konsep memberi dan juga menerima ni adalah suatu yang amat digalakkan dalam agama Islam untuk mewujudkan suatu sifat tanggungjawab antara satu sama lain sebagai saudara sama Islam. Okey, so kita masuk kepada pengertian zakat. Okey, pengertian zakat daripada segi bahasa. Pengertian zakat daripada segi bahasa merupakan kata terbitan daripada kalimah zaki, bermaksud suci dan subur, termasuklah bersih, berkat, berkembang dan baik kepada harta zakat, pembayar zakat dan juga penerima zakat. Okey, dan juga dari sudut istilah syarak, zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diakhirkan kepada golongan tertentu. Okey, untuk pengetahuan semua, zakat ni dia telah difardukan bermula pada tahun kedua Hijrah.
di mana sebelum tu sebarang pemberian ataupun sumbangan dilakukan secara sukarela sahaja. Okey. So, jumhur ulama pun sepakat bahawa zakat ni merupakan suatu kewajipan dalam agama yang tidak dapat diingkari. Maksudnya, sesiapa yang mengingkari kewajipan berzakat, maka dia akan dikira kufur terhadap ajaran Islam lah. Macam tu. Okey, daripada selain tu pengertian untuk wakaf. Okey, wakaf daripada segi bahasa, ulama fiqh sepakat mentakrifkan wakaf mengikut istilah bahasa dengan al-habs, artinya menahan. Kerana perkataan al-habs itu lebih hampir kepada pengertian syarak. Okey, pengertian syarak ni pula adalah menahan sesuatu benda atau harta yang suci dan halal bentuk zatnya supaya digunakan untuk tujuan kebaikan dan mendapat manfaat daripadanya. Okey? Alright. Macam itulah. Okey, seterusnya adalah pengertian menurut pandangan ulama tentang wakaf dan juga zakat ni. Okey, yang pertama wakaf. Okey, wakaf mazhab Imam Syafi'i dan Hambali mendefinisikan wakaf yakni seseorang yang menahan hartanya demi dimanfaatkan dalam segala bidang kemaslahatan dengan tetap menyumbangkan harta tersebut sebagai tanda ketudukan kepada Allah. Okey, seterusnya adalah menurut pandangan Abu Hanifah, harta yang telah diwakafkan menurut mazhab ini tetap berada pada milik wakif. Wakif tu maksudnya pewakaf tu, dan boleh ditarik kembali oleh si wakif. Jadi harta tu tak berpindah bilik, tak berpindah hak milik, hanya hasil manfaatnya yang diperuntukkan bagi tujuan wakaf. Okey. Tapi dalam hal ni Imam Abu Hanifah ada mengecualikan dalam 3 hal, iaitu wakaf masjid, wakaf yang ditentukan keputusan pengendalian dan wakaf wasiat. Okey. Ya, seterusnya adalah zakat. Okey, zakat ni menurut pandangan ulama, Yusuf Al-Qaradawi mendefinisikan zakat sebagai bahagian tertentu dari harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Okey? Okey, seterusnya adalah sumber. Okey. Islam sangat mengangkat golongan penerima zakat di mana bebanan tanggungjawab untuk membantu mereka telah diserahkan kepada golongan yang berkemampuan, dan itu merupakan satu kewajipan yang patut dipatuhi. Sebagaimana dalam surah ayat yang di skrin, iaitu surah Al-Ma'arij ayat 24 bersambung dengan ayat seterusnya, iaitu ayat pertama, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang hartanya disiapkan bahagian tertentu. Okey, bersambung dengan ayat seterusnya, iaitu bismillahirrahmanirrahim, lisaili wal mahrum, bagi orang yang miskin yang meminta dari yang tak meminta. Okey. Seperti yang kita tahu, Mustafa Al-Sibai mengatakan pemberian kepada orang yang berhak sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut adalah mereka yang dalam keadaan mendongakkan kepala, iaitu mereka yang menerima dalam keadaan yang bermaruah. Okey. Ini kerana pemberian tersebut adalah merupakan hak yang telah ditetapkan kepada mereka. Sebagaimana seorang pekerja menerima gaji atas pekerjaannya. So, perkara ini telah menggambarkan keistimewaan sistem zakat itu sendiri sebagai tunjang kepada struktur ekonomi Islam. Okey. So, tambah pula, Islam pada masa kini berhadapan dengan pelbagai cabaran daripada aspek ekonomi, sosial, politik yang memulakan kepada satu sistem sokongan kemasyarakatan yang utuh. Maka zakat ni dilihat sebagai satu mekanisme utama yang menjadi pemangkin kepada ketemadunan ummah, dan juga dia adalah satu sistem yang sesuai dengan peredaran perkembangan dunia semasa. Alright. So, jika tuntutan ini diabaikan, maka keunggulan sistem zakat tu untuk mewujudkan kesejahteraan ummah tidak akan dicapai sepenuhnya. Okay. So, seterusnya adalah sumber wakaf, iaitu dalam surah Al-Imran. Bunyi seperti Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan yang sebenarnya sehingga kamu belanjakan sebahagian daripada harta yang paling kamu sayangi, dan apa sahaja yang kamu belanjakan dari sesuatu, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Alright. Kita semua tahu wakaf merupakan satu amalan yang sunat.
tapi digalakkan serta menjadi wajib sekiranya dilaksanakan ataupun dibuat dengan wasiat. Okey. Oleh kerana itu, umat Islam untuk mendapat keredaan Allah, umat Islam berwakaf. So, wakaf ni merupakan satu mekanisme perkongsian harta kekayaan seseorang dengan orang lain. So, dalam ekonomi, wujudnya golongan yang mengagih semula harta kekayaan kepada orang lain. Dan benda ini sangat penting untuk membantu mencapai pembangunan ekonomi sesebuah negara. Okey? Okey, seterusnya pihak berkuasa pun ada peranan dalam sistem zakat dan wakaf ni. Okey, so siapa pernah dengar MAIN? MAIN ni apa? MAIN ni adalah Majlis Agama Islam Negeri. Okey, pihak MAIN ni dia bertanggungjawab dalam menentukan kelayakan penerima serta bentuk bantuan yang bersesuaian dengan latar belakang penerima agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. So, Majlis Agama Islam Negeri ni adalah satu pertubuhan di mana melibatkan pengurusan dan pentadbiran dana zakat di Malaysia. Okey. Contoh pencapaian mereka bagi tahun 2015, hampir 3 bilion dana zakat telah berjaya dikutip, seterusnya diagihkan kepada penerima yang berkelayakan. So, peningkatan ni adalah kerana faktor kesedaran masyarakat Muslim untuk mengeluarkan zakat di samping kecekapan pihak MAIN lah untuk mengendalikan dana tersebut. Okey, seperti contoh saya letak kat situ, MAIN PP itu adalah Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, dan mereka bertanggungjawab sebagai pemegang amanah tunggal dan bertanggungjawab membangunkan untuk manfaat orang lain. Alright. Seterusnya adalah pihak Majlis Agama Islam Negeri. Mereka akan merangka projek-projek pembangunan harta wakaf untuk masyarakat dan dalam masa yang sama memastikan peraturan dan syarat-syarat pewakaf dipatuhi. So, pihak MAIN ni dia bukan sekadar untuk zakat sahaja, tapi juga untuk wakaf. Okey, seterusnya adalah penubuhan jauhar. Okey, penubuhan jauhar ni ada apa? Adalah penubuhan jabatan wakaf, zakat dan haji. Okey. So, penubuhan ni adalah untuk memastikan bahawa pentadbiran harta, wakaf, zakat, mal dan haji di seluruh negara lebih sistematik, tersusun dan berkesan. Okey? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pergi kepada perbincangan yang terakhir, iaitu keberkesanan pelaksanaan zakat dan wakaf dalam memantapkan sistem ekonomi negara. Okey, yang pertama kita pergi kepada zakat. Apakah keberkesanan pelaksanaan zakat dalam memantapkan ekonomi negara ini? Antaranya adalah ianya boleh membantu meningkatkan taraf kualiti kehidupan dan mengurangkan kadar kemiskinan dan pengangguran dalam negara kita. Dan caranya adalah bila mereka ni dapat zakat ataupun harta tersebut, mereka boleh membelanjakan barangan ataupun membeli barangan keperluan asas mereka seperti makanan, tempat tinggal dan sebagainya. So, apabila mereka dapat zakat ni, mereka boleh beransur-ansur keluar daripada kemiskinan mereka dan dapat mencari pekerjaan-pekerjaan yang baik dan halal untuk menstabilkan ekonomi mereka sendiri. Dan pengangguran dan kemiskinan dalam negara kita dapat dikurangkan. Dan zakat merupakan antara solusi yang baik dan penyelesaian yang baik dalam mengurangkan kadar kemiskinan dan pengangguran dalam negara kita. Okay, kita pergi kepada poin yang ketiga, iaitu membawa pulangan modal yang tinggi kepada diri sendiri dan juga kepada negara. Okey, bila mana golongan asnaf ni dapat duit ataupun harta zakat tersebut, mereka boleh melakukan apa je dengan duit tersebut yang tidak melanggar syarak. Dan golongan asnaf ni juga boleh memulakan perniagaan mereka sendiri yang boleh menstabilkan ekonomi mereka. Dan bila mana permintaan produk mereka tinggi, ia akan juga meningkatkan kuasa beli, juga akan merangsangkan pertumbuhan ekonomi terhadap permintaan dan juga penawaran dalam pasaran. Okay, kita pergi kepada poin terakhir, iaitu memberi peluang pekerjaan kepada
golongan asnaf dan membuka peluang perniagaan kepada mereka. Okey, apabila zakat ini boleh dilakukan secara sistematik dan efisien, ianya boleh melonjakkan potensi zakat sebagai salah satu instrumen atau senjata yang baik, ekonomi yang baik bagi umat Islam. Dan dana zakat tersebut kita boleh salurkan kepada pembangunan kerana ianya boleh, dengan tujuan ianya boleh memberi peluang pekerjaan kepada mereka. Oleh itu, dengan cara ini ianya boleh meningkatkan dan membuka peluang-peluang pekerjaan kepada golongan ini, dan ianya dan juga boleh meningkatkan peluang perniagaan kepada golongan asnaf untuk mereka ceburi. Contohnya sebagai perniagaan kraft tangan. Kraft tangan, seperti kita tahu, kraft tangan ini adalah salah satu perniagaan yang sangat popular dan boleh berkembang pesat kerana kraft tangan ini memerlukan teknik dan pengetahuan yang baik untuk berniaga. So golongan asnaf boleh mengambil peluang untuk berniaga dengan menggunakan kaedah-kaedah yang ditetapkan ataupun perniagaan yang bersesuaian dengan kehendak dan modal yang kita ada. Okey, sekarang kita pergi kepada wakaf. Keberkesanan pelaksanaan wakaf dalam memantapkan sistem ekonomi ini adalah kita menggunakan kaedah pengagihan semula harta kekayaan dan aliran dan pengalihan harta dari sebahagian masyarakat kepada masyarakat yang lain. Kaedah ini sama kita gunakan dalam bahagian zakat dengan mengagikan harta yang ada dan berkongsi kepada orang lain dalam bentuk wang ataupun barangan. Dan seperti yang dijelaskan, wakaf ini hukum dia sunat dan digalakkan dalam Islam, dan wakaf juga boleh menjadi wajib jika ianya disebut di dalam wasiat. Dan tujuan utama wakaf ini adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendapat keredaan Allah. Wakaf juga adalah salah satu perkongsian harta yang baik yang boleh kita kongsi kepada orang lain, dan harta yang kita kongsi tersebut harta yang kita kongsi tersebut kita boleh jadikan tempat awam ataupun kemudahan awam. Contohnya kita mewakafkan tanah untuk membuat masjid, dan tempias pahala orang yang beribadat dekat masjid itu akan terkena kepada orang yang mewakafkan tanah tersebut. Okey, justru itu ianya dapat memudahkan urusan orang ramai ataupun dapat memberi kemudahan awam kepada orang ramai untuk digunakan. Dan berkat daripada orang ramai ataupun masyarakat yang sudi berkongsi harta mereka, jadi terbinalah kemudahan yang ada pada hari ini untuk digunakan bersama. Dan perkara ini dapat kita contohi melalui pribadi sahabat Nabi, iaitu Uthman bin Affan, yang mana kita ketahui bahawa beliau sangatlah pemurah dan suka menderma. Jadi beliau telah mendermakan telaganya, iaitu Ar-Raumah, untuk dijadikan sumber air pada zaman tersebut, yang mana air merupakan kemudahan asas yang diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Okey, yang terakhirnya adalah wakaf antara penyumbang terbesar kepada ekonomi dari segi kesihatan, pendidikan dan juga perumahan. Okey, projek-projek yang dibuat sebenarnya adalah hasil daripada wakaf sendiri, dan melalui projek yang dibuat juga ianya mendapat hasil yang lumayan yang boleh meningkatkan sistem ekonomi kita, yang mana ianya boleh berkembang pesat dan maju, dan ini membuktikan bahawa sistem wakaf adalah sistem yang paling terbaik yang ada untuk memantapkan sistem ekonomi kita pada hari ini. Dan jika diambil dari sudut pendidikan, salah satunya pendidikan perumahan ataupun kesihatan, pendidikan adalah sangat penting kepada semua masyarakat, tak kira bangsa tua muda.
Jadi pendidikan itu perlu untuk menambahkan ilmu ataupun untuk membentuk sahsiah diri kita sendiri. Sebagai contoh, di Afrika Selatan, mereka Afrika Selatan yang berpendidikan dapat menyemai hasil tanaman mereka 4 kali ganda daripada orang yang tidak berpelajaran, orang yang tidak mempunyai ilmu. Jadi di sini nak cakap bahawasanya ilmu itu penting untuk mendapat memajukan diri kita dan juga kesannya dapat dilihat dalam sistem ekonomi kita. Sebagai kesimpulan, kita tak dapat nafikan bahawa sistem fardu zakat dan juga amalan sunat wakaf ini dia sebenarnya memberi impak yang positif kepada masyarakat dan juga ekonomi negara. Okey, kedua-dua sistem ini dia memberi kebajikan kepada masyarakat Malaysia supaya ia lebih terjaga dan juga terjamin. Dan pelaksanaan zakat dan wakaf ini berperanan untuk meningkatkan taraf ekonomi negara ke arah yang lebih baik. Okey, dengan membantu golongan yang tertentu supaya mendapat kemudahan untuk mereka melangsungkan kehidupan mereka. Okey, bagi mereka yang telah mengeluarkan zakat dan mewakafkan harta mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sudah pun menggalas tanggungjawab dan juga kewajipan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mereka membantu dan meringankan beban masyarakat yang ditimpa ujian. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.